Assalamualaikum dan salam sejahtera murid. Bertemu kembali kita kali ini dengan tugasan bahasa Melayu kita yang seterusnya. Kita masih dalam tema yang sama iaitu tema keempat, kebudayaan kita, unit ke-11, kesenian dihargai. Dan untuk kali ini cikgu akan bawa dua tajuk. Lepas ni kita akan lihat satu lagi tajuk di mana di sini untuk tajuk ni pengakhiran untuk tajuk unit ke-11 iaitu kesenian dihargai, dan cikgu akan habiskan tajuk ni sebelum kita masuk pada tajuk yang satu lagi selepas ini. Okey, kita di sini kita akan lihat tajuk pertama iaitu cantiknya bidai. Dalam cantiknya bidai ni kita akan lihat kepada bahagian tata bahasa iaitu kata kerja aktif transitif. Apa yang dikatakan sebagai kata kerja aktif transitif kita akan lihat selepas ni. Okey, jom kita lihat dulu apa yang dikatakan sebagai kata kerja aktif transitif, barulah kita lihat kisah tentang cantiknya bidai ni semula. Okey, jom. Kata kerja aktif transitif. Okey, penggunaan ayat kata kerja transitif ni, ayat ni lebih pada ayat aktif. Ialah di mana yang menekankan atau mengutamakan si pelaku atau pembuat sebagai subjek. Dan ayat yang mengandungi kata kerja yang berawalan men, iaitu ada imbuhan men, me, mem, men, menge dan menye. Menye ke, menya ke dan sebagainya. Ini adalah bila kita lihat aja adanya perkataan kata kerja yang mengandung ini, imbuhan ni, awalan ni, yang mengatakan men ni, itu adalah kata kerja aktif transitif. Okey, kita lihat contoh untuk memudahkan murid faham. Kita lihat contoh. Contohnya kata kerja aktif transitif ni, menebang, membelah, memasak, menyusun, mengikat, memasang, menghalang, membuat dan sebagainya. Okey, contoh ayat yang menggunakan kata kerja aktif transitif pula, cikgu ambil daripada ambil daripada petikan tadi supaya mudahkan lagi murid untuk faham. Di mana yang pertama, Datuk Raisin mencari dan menebang pokok rotan. Mencari ni pun adalah kata kerja aktif transitif. Ditambah pula dengan menebang, kata kerja aktif transitif juga. Dia daripada perkataan tebang. Tapi bila ditambah dengan imbuhan menebang, jadi menebang, ni menjadikan ianya kata kerja aktif transitif. Okey, Datuk Raisin membelah rotan untuk dikeringkan. Membelah ni adalah kata dasar dia adalah belah. Belah bila ditambah dengan membelah, dia menjadikan ianya jadi kata kerja aktif transitif. Okey, Nenek Raisin menyusun rotan itu untuk dibuat bidai. Menyusun adalah kata kerja aktif transitif, iaitu daripada kata dasar susun. Nenek Raisin mengikat rotan itu mengikut saiz yang disukainya. Mengikat daripada kata dasar ikat, mengikat. Okey, Datuk Raisin memasang bidai pada tingkap. Memasang daripada perkataan pasang. Okey, Datuk berjaya menghalang cahaya matahari daripada masuk, di sini susah sikit cikgu nak ni, matahari masuk ke dalam rumah. Okey, menghalang. Di sini menghalang, susah sikit cikgu nak lihat sebab di situ ada video yang menghalang kat situ kan. Tapi ianya boleh cikgu jangkalah cahaya matahari daripada menghalang cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Okey, itu sahaja contoh kali ni. Cikgu harap murid faham. Kata dasar kita tambah dengan me ke, men ke, apa ke, dia akan jadi kata-kata kerja aktif transitif. Ingat, kata kerja kalau tambah dengan me ke, men ke, dia akan jadi kata kerja aktif transitif. Itu je, senang kan? Ingat? Okey, jom kita lihat balik petikan
tadi untuk kita lihat dan fahami lagi dengan lebih mendalam lagi apa dia yang dikatakan kata kerja aktif transitif. Cantiknya bidai. Okey, di sini diceritakan tentang kisah proses pembuatan bidai, bagaimana datuk dan juga nenek Raisi ni membuat bidai daripada awal sampailah ianya siap. Okey, di sini juga digunakan beberapa kata kerja aktif transitif dalam ayat untuk menggambarkan proses pembuatan bidai tersebut. Okey, kalau kita lihat di sini ada smiley merah ni menandakan tempat kosong yang perlu diisi dengan kata kerja aktif transitif yang disediakan di atas ni. Okey, lepas ni kita akan baca sama-sama. Cikgu akan baca perlahan-lahan, murid akan cuba ikut dan cikgu akan cuba masukkan kata kerja aktif transitif tu dalam pembacaan kita. Okey, jom kita lihat. Okey, pada cuti sekolah yang lalu, Rahisin pulang ke kampung. Dia melihat datuknya membuat bidai. Corak bidainya tradisional. Pada masa lapang, Datuk Rahisin akan masuk ke hutan. Beliau mencari dan menebang pokok rotan. Selepas itu, Datuk Rahisin menyediakan alatan seperti parang, benang dan pita ukur. Beliau membelah rotan untuk dikeringkan. Seterusnya, Nenek Rahisin, kita lihat gambar Nenek Rahisin ni, kita ambil perkataan menyusun rotan itu untuk dibuat bidai. Kemudian, beliau ni mengikat rotan itu mengikut saiz yang disukainya. Setelah siap, Datuk Rahisin, kita lihat Datuk Rahisin ni memasang bidai pada tingkap. Beliau berjaya menghalang cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Okey, itu sahaja penggunaan kata kerja aktif transitif dalam proses pembuatan bidai yang ingin diceritakan dalam tajuk cantiknya bidai ni. Okey, untuk itu habis tajuk unit ke-11. Kita masuk ke unit 12. Okey, kita lihat apa yang ingin diceritakan dalam unit ke-12. Okey, jom kita lihat tajuk yang seterusnya. Okey, untuk tajuk yang seterusnya, kita masih berada dalam tema keempat, kebudayaan kita. Untuk kali ini kita akan masuk kepada unit 12, iaitu amalan baik. Okey, dalam amalan baik ni, tajuk pertama yang kita nak jumpa adalah berbudi bahasa budaya kita. Okey, di sini ada satu kisah iaitu ataupun perbualan di mana penggunaan frasa dan juga ayat digunakan dengan cara yang betul dan juga tepat. Okey, kita lihat di sini. Tajuk dia berbudi bahasa budaya kita. Okey, cikgu baca, murid cuba dengar dan juga cuba ikut. Okey. Okey. Berbudi bahasa ialah nilai baik yang perlu ada pada setiap orang. Berbudi bahasa ni kita perlu ada pada kita, iaitu jenis nilai yang baik ataupun nilai murni yang perlu ada pada diri kita. Amalan berbudi bahasa ialah budaya masyarakat Malaysia. Kita hendaklah memberikan ucapan selamat apabila berjumpa dengan seseorang. Okey, ini contoh perkataan ucapan selamat yang perlu kita berikan pada seseorang. Okey, contoh dia, selamat sejahtera cikgu. Selamat sejahtera Yahya. Ini pertemuan antara cikgu dan juga seorang murid. Okey. Untuk yang kedua, kita mestilah bertanya tentang kabar dan keadaan seseorang. Okey.
Ini adalah amalan yang baik di mana kita perlu bertanya khabar seseorang semasa kita berjumpa mereka. Okey, contohnya, apa khabar Some? Saya harap kamu sihat dan sejahtera. Kamu hendak ke mana? Khabar baik, Hana. Saya harap kamu juga sihat dan sejahtera. Saya hendak ke perpustakaan. Okey, itu jawab Some. Okey, di mana dia bertanya dengan sopan dan juga dijawab dengan sopan dan juga berbudi bahasa. Okey, kita lihat situasi yang ketiga di mana kita sepatutnya membantu orang tua atau orang yang kurang upaya. Okey, lihat perbualan mereka di sini. Okey, Pravin, marilah kita bantu pakcik ini. Terima kasih anak-anak kerana membantu pakcik. Sama-sama pakcik. Okey, lihat di mana mereka membantu pakcik. Kemungkinan pakcik ni hendak menyeberang jalan ataupun pakcik ni bawa barang berat. Kita boleh bantu pakcik ni untuk mengangkat barang dia yang berat. Okey. Itu adalah amalan murni atau amalan baik yang perlu ada pada diri kita. Sebab tu, kalau kita jumpa seseorang, kita perlu memberi ucapan selamat. Okey, situasi kedua, kita perlu bertanya khabar kawan kita. Setelah lama kita tak jumpa kawan-kawan kita, nanti kita boleh bertanya khabar mereka. Dan yang ketiga, kita perlu membantu orang tua ataupun orang yang kurang upaya untuk apa-apa cara sekalipun. Contohnya kita membantu dia melintas jalan, mengangkat barang yang berat ataupun sebagainya. Okey, itu adalah amalan yang mulia ataupun kita perlu perbualan kita adalah berbudi bahasa. Sebab budaya kita adalah berbudi bahasa. Ianya melambangkan sikap kita untuk menjadi seorang insan yang berguna. Okey, kita lihat latihan. Okey, untuk latihan, murid buka buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1 muka surat 85 iaitu buku berwarna hijau tu. Okey, buka sekarang. Nampak tak latihan ni? Okey, kita dah masuk unit 12, amalan baik. Okey, di sini ada latihan aktiviti 1A, dengar, sebut dan tulis. Okey, kita dengar cikgu membaca ni, murid mendengar lah. Sebut, murid akan cuba membaca dan juga menyebut perkataan-perkataan ni di rumah. Dan juga tulis jawapan yang betul di bawah ni. Okey, cikgu cuba baca tentang hemah tinggi. Nanti murid cuba baca dan fahami apa yang dinyatakan sebagai sikap hemah tinggi yang perlu ada pada kita setiap hari. Okey, cikgu baca dulu. Selamat pagi murid-murid. Kita mestilah berhemah tinggi setiap hari. Kita hendaklah mengucap selamat sejahtera apabila berjumpa dengan guru. Jika kita menelefon kawan, kita perlulah bertanya khabar tentang kawan. Apabila kita melawat kawan yang sakit di hospital, kita perlulah berdoa semoga kawan cepat sembuh. Seterusnya, kita wajar meminta maaf jika kita melakukan kesalahan dengan sesiapa sahaja. Akhir sekali, kita haruslah berterima kasih apabila menerima sesuatu daripada orang lain. Murid-murid, nyatakan sikap hemah tinggi yang perlu kita lakukan setiap hari. Okey, di sini murid-murid cuba menjawab persoalan yang dikemukakan oleh guru tadi. Okey, kita pun cubalah jawab. Kemudian cikgu ada membantu murid di sini dengan jawapan berwarna merah ni. Nanti murid boleh salin dan tulis kemas-kemas dalam buku aktiviti. Okey. Kemudian cuba faham apa yang cikgu dah tulis. Jangan sekadar salin sahaja. Okey. Okey, baiklah cikgu. Kita hendaklah mengucap selamat sejahtera apabila berjumpa dengan guru.
bertanya tentang kabar kawan, berdoa semoga kawan cepat sembuh dan berterima kasih apabila menerima sesuatu. Okey, itulah yang jawapan yang perlu murid nyatakan di sini. Ni soalan yang perlu murid fikirkan sebenarnya. Jawapan dia ada kat atas, tapi cikgu membantu di sini dan kalau murid boleh rasa ini mengolah ayat lebih baik, silakan cikgu benarkan. Okey, kita lihat pula latihan yang seterusnya, latihan yang kedua. Okey, untuk latihan yang kedua, masih lagi dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1. Buku aktiviti tu yang warna hijau tu, buka muka surat 86 iaitu sebelah dia tadi. Okey, di sini ada aktiviti 1B. Sebut frasa dan ayat yang sesuai berdasarkan gambar. Kemudian tulis. Okey, di sini disediakan ayat ataupun frasa dan ayat yang sesuai dengan gambar yang ada di bawah ni. Okey, kita lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama yang sesuai dengan gambar yang pertama ni, kita lihat ayat yang sesuai adalah jemputlah masuk. Sebab seorang ada di dalam rumah, seorang di luar rumah. Okey, jemputlah masuk. Okey, kita lihat pula gambar yang kedua. Gambar yang kedua, dia menunjukkan kerusi kan. Okey, apa yang sesuai di sini adalah silalah duduk. Okey, dah jemput seseorang masuk dalam rumah, kita persilakan dia duduk. Okey, ayat yang ketiga, lihat pada gambar yang ketiga ni. Apa yang berlaku kat situ, dia beri sesuatu pada kawan dia. Okey, apa ayat yang sesuai di sini adalah, okey, lihat di situ. Terima kasih kerana meminjamkan saya pakaian ini. Okey, letak di sini jawapannya ni. Terima kasih kerana meminjamkan saya pakaian ini. Dia memulangkan pakaian telah dipinjam. Okey, ayat yang keempat, dia hendak balik kan. Okey, apa yang perlu dia nyatakan di sini adalah terima kasih, jumpa lagi. Okey, senang kan? Okey, murid boleh buat sendiri. Kalau tak faham, boleh rujuk kali video ni ulang banyak kali. Sebab tu cikgu buat video supaya senang murid ulang kalau tak faham. Kalau lihat video memang ada jawapan pada video. Sebab tu cikgu sarankan murid fokus pada video yang cikgu edarkan. Okey, untuk itu sahaja untuk kali ni. Kesempatan ni cikgu nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin pada yang beragama Islam. Cikgu mohon maaf sekiranya cikgu ada terkasar bahasa, terkasar perbuatan sepanjang kita bersama. Okey, jangan lupa buat kerja cikgu, buat tugasan cikgu, jangan abaikan tugasan yang diberi sebab cikgu akan ambil markah daripada setiap latihan yang diberi. Okey, untuk itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum bagi yang beragama Islam, salam sejahtera bagi yang non-Muslim. Okey, sekian, terima kasih.